Halo semua, salam sejahtera Malaysia yang tuan-tuan dan puan yang saya amat hormati. Bagaimana komen dan pandangan anda setakat ini untuk pimpinan Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri? Selepas 2 tahun memegang jawatan PM, selepas 2 tahun PHPN, Kerajaan Perpaduan ditubuhkan, sudah pasti ada kecaman, kritikan diterima Anwar. Tapi, apa kurangnya pujian untuk Anwar? Nah, saudara-saudara, terdapat satu tulisan yang berkata, wajah sebenar Anwar sebelum dan selepas jadi PM. Adakah di sini terdapat input berkaitan dengan kelemahan Anwar sebagai PM? Ataupun mungkin apa yang pernah dilakukan Anwar sebelum dan selepas menjadi Perdana Menteri? Saudara-saudara, Malaysia kini dedah wajah sebenar Anwar sebelum dan selepas jadi PM. Perkongsian daripada Syabuddin Husin. Seorang pembantu kepada Anwar cuba menepis kritikan bahawa PM tidak menyuarakan sebarang kebimbangan tentang pendakwaan terhadap ahli politik selepas PRU 2018. Ini selepas PM berkata, beberapa kes dalam tempoh tersebut dibuat secara tergesa-gesa, cacat dan bermotifkan dendam politik. Setiausaha politik kepada PM, Kamil Munim berkata, Anwar pada minggu pertama PH memenangi PRU mengingatkan agar tidak membalas dendam terhadap Najib, serta pendakwaan terhadapnya perlu mengikuti proses sewajarnya. Namun, Semakan Malaysia kini, dari Mei 2018 sehingga November 2022, mendapati bahawa lain daripada peringatan itu, Anwar tidak menyuarakan kebimbangan mengenai tuduhan yang dikenakan terhadap ahli politik itu. Pada Mei 2018, 2 hari selepas kenyataan awalnya, mengingatkan jangan berdendam kepada Najib, pemimpin PKR itu memberi jaminan bahawa siasatan terhadap bekas PM itu dijalankan dengan adil. Kemenangan besar rakyat Malaysia apabila Najib disabitkan oleh Mahkamah Tinggi dalam kes SRC International pada 28 Julai 2020, Anwar dalam kenyataan bersama menyifatkan sebagai kemenangan besar. Proses pengadilan ini pasti tidak akan bermula sekiranya rakyat tidak bangkit untuk memberi kemenangan kepada PH dan mengalahkan BN pada PRU 14. Anwar mengulangi pendirian ini apabila Mahkamah Persekutuan mengekalkan sabitan bersalah terhadap Najib. Berubah selepas jadi PM, pandangan Anwar mengenai kes terhadap ahli politik selepas PRU 14 bagaimanapun dilihat berubah selepas dia menjadi PM. Dalam satu perbincangan dengan Milken Institute di Singapura pada September 2023, PM berkata tuduhan terhadap Ahmad Zahid yang merupakan timbalan Perdana Menteri adalah meragukan dan tidak dijalankan secara profesional sambil menyatakan ia bermotif politik. Dia mendakwa ini kerana tuduhan itu dibuat beberapa hari selepas Dr. Mahathir dilaporkan mengugut Zahid untuk membubarkan UMNO atau menghadapi pendakwaan. Anwar berkata, dia mempunyai pandangan tersendiri mengenai kes Rosmah, tetapi tidak mendedahkannya. Anwar berkata, ketika mengulas kritikan terhadap susulan pembebasan Rosmah daripada 12 tuduhan pengubahan wang haram dan 5 tuduhan gagal mengisytiharkan pendapatan LHDN. Rosmah yang merupakan isteri Najib sebelum ini disabitkan kesalahan dalam satu lagi kes rasuah melibatkan projek tenaga solar. Dia sedang merayu terhadap sabitan tersebut. Dia juga menegaskan bahawa pihak pendakwaan sedang merayu terhadap pembebasan Rosmah. Saudara-saudara, berkaitan dengan ini, apa komen anda? Hai, hello, salam sejahtera Malaysia.
Saudara-saudara, terima kasih karena terus setia dan bersama di dalam channel ini. Ini satu berita duka cita yang diterima oleh Mahathir, yang diterima oleh Muhyiddin, yang diterima oleh semua yang coba untuk melihat Anwar Ibrahim jatuh. Ini berita mungkin kita boleh cakap dah tak ada harapan lagi musuh politik Anwar untuk tumbangkan Anwar. Dah tamat riwayat perjuangan mereka nak tumbangkan Anwar, kerana bukan Anwar tumbang. Bahkan sebaliknya yang berlaku, Anwar pula semakin menerima banyak kemenangan. Saudara-saudara, tahun kedua pentadbiran, rating kelulusan Anwar meningkat kepada 54%. Wow, ini satu berita gembira untuk Anwar, tapi satu berita buruk untuk musuh politik Anwar. Rating kelulusan PM Datuk Seri Anwar Ibrahim meningkat 54% dalam kalangan pengundi Malaysia pada tahun kedua pentadbiran kerajaan Madani berbanding 50% tahun lepas, menurut kaji selidik Merdeka Center. Kaji selidik yang dilaksanakan awal Disember tahun ini mendapati pengundi secara umumnya berpuas hati dengan prestasi PM merentasi beberapa bidang, termasuk dalam menarik pelaburan, meningkatkan imej negara, dan meningkatkan perkhidmatan awam, tetapi memberikan penilaian bercampur terhadap usaha memperkukuh ekonomi. Organisasi bebas yang memberi tumpuan kepada penyelidikan penjawat awam dan analisis sosioekonomi dalam satu kenyataan pada Isnin memaklumkan 51% daripada responden memberikan rating kelulusan kepada kerajaan perpaduan berbanding 46% pada November 2023. Ketidakpuashatian terhadap kerajaan persekutuan berada pada 47%. Maknanya masih ada yang tak puas hati, tapi lebih ramai yang puas hati setakat ini. Seperti sebelum ini, pengundi kekal tertumpu kepada ekonomi, yang sebahagian besarnya didorong oleh kebimbangan mereka terhadap ekonomi. Merdeka Center memaklumkan bahawa terdapat penurunan jumlah pengundi yang menganggap negara sedang menuju ke arah yang salah, yaitu daripada 54 pada 2023 kepada 53% tahun ini. Nah, saudara-saudara yang saya amat hormati, ini satu kemenangan terbaru Anwar. Mungkinkah ini satu petanda Anwar bakal menang, bakal lebih meraih ramai pengundi sebelum PRU 16? Apa komen Anda?